Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah mana sama-sama kita muamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kat mana dah Pak Rom? Mana Pak Awang? Awak nak ingat? Ha? 55 Ar-Ruhaniyah. Ha? Okey, insya-Allah kita sambung. Kita masih dalam aspek-aspek akidah. Kita masuk yang kedua ni, Ar-Ruhaniyah. Okey, iaitu perkara yang berhubung dengan kewujudan malaikat di alam ghaib. Dalam aspek ini, seseorang hamba wajib mengimani bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat untuk dijadikan sebagai hamba dan utusannya. Para malaikat merupakan kaki tangan dan tenaga pekerja di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawal dan mengatur perjalanan alam seluruhnya. Mereka ini bersifat patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata kita wajib juga percaya kepada kewujudan malaikat. Jadi malaikat ni kalau kita ngaji dah rukun iman kan. Rukun iman tu yang kedua percaya kepada malaikat. Yang kedua kita ngaji rukun iman. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat. Jadi malaikat ni pekerja-pekerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah derhaka. Malaikat ni tak pernah derhaka. Dia sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita ngaji ilmu iman, kita pernah ngaji dah. Jadi malaikat Jibril itu untuk apa? Menurunkan wahyu kepada para nabi. Malaikat Mikail menurunkan rezeki. Itu pekerja Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, yang menurunkan rezeki kepada kita. Tu yakni malaikat Mikail, yang menurunkan hujan dari langit. Tu malaikat Mikail dah kira tu. Hak wajib kita percaya 10 kan. Dia panggil malaikat 10. Tu waktu 10 tu wajib kita beriman, yakin sungguh. Kalau kita was-was je, jadi kupul lalu kita. Tu dia panggil rukun iman itu. Ingat tak? Kita ngaji ilmu akidah kan. Akidah ngaji kita khusus tu. Jadi wajib kita percaya kepada malaikat. Yang wajib diketahui 10 je. Malaikat Allah Ta'ala ramai, tak terhitung itu. Tapi 10 tu wajib diketahui. Kalau tak tahu 10 tu balik awal. Tak tahu 10 tu kompas pandai. Bos 10 orang malaikat. Dah ingat dah. Okey, maka malaikat ni dia kata adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat merupakan kaki tangan dan tenaga pekerja di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang berlaku ketika Nabi pergi ke Taif hari tu. Lagu mana orang Taif buat ke Nabi tu, datang malaikat bukit dipanggil. Tu malaikat gunung mari tawar ke Nabi ke Munuksah aku hampak puak-puak Taif ni dah dengan bukit Uhud ni. Tu malaikat penjaga bukit bang. Tu
Maka ni tentera Allah Subhanahu wa taala. Tu okey. Batu kita orang beriman ni kita akan dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi dulu perang, dia dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita learning pun, kalau kita beriman betul dengan Nabi, beriman betul dengan Allah, kita berjuang menegakkan agama Allah ikhlas sungguh demi Allah dan Rasul, maka Allah Taala akan tolong kita dalam perjuangan kita. Jadi kalau kita tak ikhlas, Allah Taala tak tolong. Maka malaikat-malaikat Allah tu sentiasa bersiap sedia untuk menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok sebagaimana kita baca cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia terkenal di langit. Ketika kewafatan dia tu, orang heran. Dia tak sahur, orang miskin, duk jaga mak je, dah basak tereng, pitih tak ada sama, dah jadi gembala unta je. Tu orang tak kenal dia, tapi bila wafat orang kejut. Puak-puak Yaman kejut belaka, sebab ramai sangat orang yang tidak dikenali mari duana ni, hok dok kenal mari. Acu nak mandi ramai dah orang yang nak memandikan dia. Nak usung ke kubur ramai dah, berpusu-pusu orang. Nampak? Jadi dok kenal belaka mari duana. Begitu seterusnya sampai ke kubur, sampai ke tanah, ada belaka dah orang yang standby. Itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tu orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni Uwais Al-Qarni. Dia tidak masyhur di bumi. Sebab tu kita hari ni, kalau kita tengok orang dok suruh mana, dok ngajar sejid surah pun pakai yang selekeh je. Nampak lagi? Jangan kita pandang hina. Kita tak tahu siapakah dia. Nampak? Wali-wali Allah pun kita tak kenal. Jangan kita pandang lebih kurang kepada orang. Kita tak tahu setara mana dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan kot tasbih ke kot tepi, tengok orang macam orang gila je. Jangan main-main bah. Teragi hampir dia tengok kan tu. Nampak macam dok mandi, tapi pergi dekat dok busuk sikit abau. Apa lagi? Cakap dok gila. Tak nampak macam orang gila. Dia terus sekali saing dengan puak-puak gitu. Ni kita tengok orang gitu nak belanja TA mana. Belanja TA, awak naik kereta kita. Dia tak mau naik pun. Kita ajak tak mau naik pun. Puak-puak ni. Kita cuba sapa dia. Nampak? Nampak tahu dia doa untuk kita kan? Mana tahu? Ni jumpa orang gitu, suruhlah doa untuk kita. Jangan suruh doa murah rezeki je. Suruh doa boleh istiqamah dalam agama Allah. Tu nombor satu kali. Tu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung cerita kita. Bekerja di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang mengawal dan mengatur perjalanan alam seluruhnya. Maka malaikat-malaikat ni lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawal akan alam seluruhnya. Allah Taala yang tuang dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini malaikat ni lah bersifat patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang berdiri sampai hari kiamat. Allahu Rabbi, kerja dia diri sampai hari kiamat. Malaikat. Ada malaikat yang sentiasa rukuk sampai hari kiamat. Rokok dak bengah-bengah. Apa? Kita kata guana pun dak malaikat ni rokok dak bengah-bengah. Dia ada kerja dia. Nampak? Ada malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Start dia diciptakan sampai hari kiamat dia sujud. Cuma malaikat sujud ni dia bengah buat sekejap ketika Mi'raj Nabi. Dia Muhammad Mi'raj Nabi lalu dia angkat kepala. Tu jadi sujud 2 kali kita mayang Faham ni? Tu. Maka ada malaikat yang duduk sampai kiamat. Ada tak kita bawa dalam semayang berdiri, rokok, sujud, duduk? Ada tak? Inilah benda. Nampak? Tu kalau kita ngaji hakikat solat, kita reti dah semayang tu. Daripada A sampai ke Z kita ngaji. Daripada takbir tu sampai ke salam, kita ngaji hakikat dia. Baru kita tahu menapa hakikat berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk, antara 2 sujud, tasyahud. Hak tu hak fi'li.
Nah, lepas tu rukun qauli pula, takbir Allahu akbar. Allah tu kalimah benda, akbar tu benda. Nampak lagi? Baru kita reti. Baru orang ni sungguh belajar bab mayang. Nah, baru ada tanda-tanda nak khusyuk solat. Ni dak tahu keadaan sampai ke mati. Dak belajar kenapa hakikat rokok, dak tahu. Nah, kenapa hakikat i'tidal? Sebab apa dak sujud lalu ada i'tidal? Sebab apa sujud sejadah gergung sujud lalu tak apa rokok, tak apa-apa. Dah tu kita nak reti. Nampak? Itu agama kita hebatnya. Sebab agama kita bukan agama rekaan, bukan agama yang kebetulan, bukan. Agama yang disusun rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai maksud yang tersendiri. Tu. Itulah malaikat cacar sampai ke kiamat. Tujuan apa ni? Nampak? Ni kita nak tahu. Dah kita bawa dalam semayang. Allahu Rabbi. Inilah kata, kita jangan jahil dengan agama kita. Kita kena mendalami akan agama kita, baru kita tengok kehebatan agama kita. Tu. Kena ngaji dah sampai ke mati ngaji. Kalau bak darah, bak dunia, numpah keluar negara ngaji. Nampak? Kalau bak akhirat duk main tepi rumah, dah mu tak tahu hakikat diri ni apa. Dahulu aku duk ngaji sekawasan kampung aku, tak ada jumpa hak gini-gini. Lepas tu kata orang tu, dah mu kena hijrah dah, cari kat lain pula. Kita untuk mendalami agama kita. Tak apalah, biar orang pergi lah, hamba payah kat raninya. Kalau bak agama, bak darah, kalau ajak kebuk pergi, marah nak pergi lagi. Kalau kabar 10,000 sejam, planet marah. Kerja dia benda, cabut upu. Berkebuk pergi. Nampak? Ni kata kalau bak pitih. Bak agama untuk hidup kekal di akhirat, dak balik-balik, hak tu tambah pergi setara barah. Sebab dak nampak. Hati kita tak nampak benda-benda gitu. Maka ni dah jadi payah. Okey, habis situ. Kita sambung cerita kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengingkarinya Allah. Jadi malaikat ni tak pernah ingkar. Sebab tu iman malaikat ni, iman dia tak turun tak naik. Gitu stabil semua. Nampak? Tak turun tak naik. Itu iman para malaikat. Iman para nabi kau naik. Tak susu kau naik semua iman nabi. Iman kita ada kala naik, ada kala turun. Ada kala subuh ni semangat. Lepas tu zuhur sekarang naik malah. Malah aku nak pergi jemaah zuhur ni rehat sikit. Jadi lemah iman kita nak kau. Asal naik pula mangat balik. Tak boleh, jemaah ni besar pahala dia, pergi pula. Hak tu iman kita cayang. Faham lagi? Ya, ada turun ada naik. Tu bahasa dia dah, kita orang awam. Tu. Jadi kita kena berusaha biar naik semua. Gitu. Maka tu iman kita. Malaikat tak, dia tak pernah ingkar. Tak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya mereka malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya Allah, serta mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Dia tak berani malaikat nak lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia patuh sokmo-sokmo. Sebab tu jiwa kita, kata ngaji ilmu tasawuf, hati kita ni dikontrol dah, berebut dua jenis. Tu setan dengan malaikat. Dia berebut dua ni. Hati kita ni, malaikat nak tarik kau dia, setan nak tarik kau dia. Dia berlawan itu hati kita ni. Kalau boleh ke malaikat, insya-Allah hebat menang kita. Kalau boleh ke setan, kalah kita. Hak kita mari koya tu panjang ngang, ya setan tu. Hak mari suruh sifat qanaah memadai dengan apa yang ada, tu malaikat. Bisikan malaikat. Allah Taala buat khusus di dalam hati kita ni ada dua, setan dengan malaikat. Tu. Setan nak suruh kita ikut nafsu, malaikat nak suruh kita bertakwa kepada Allah. Maka dua ni. Sebab tu orang ngaji ilmu tasawuf, dua ni jaga ni. Cara yang ambil berat benda ni. Kau ni lah nak membawa kepada takwa atau nak bawa kepada derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut nafsu amarah itu. Maka ni penyebab dua, malaikat dan setan. Malaikat sungguh benda baik-baik.
dia tak apa dah, padang dah, aku pakai Zora pun bersifat qanaah dah, tak apa dah. Daripada nak pakai kain siapa kena tinggal belajar, dak siapa kena yugi kena tinggal ngaji, biar tak payahlah. Bersifat qanaah sudah. Apa? Pemadai dengan apa yang ada. Kalau menjejahkan akhirat kita, baik tak payah pergi. Jangan kita orang beriman ni kena cerdik. Kalau kerana pitih tu menyebabkan kita jauh dengan Allah, tolak walaupun sejuta sehari. Faham lagi? Sejuta sehari orang tahu kita. Kalau aku pergi tahu orang sejuta ni, aku dak nak ngaji, dak nak berjemaah, dak apa, tolak sejuta tu, ambil 10 riyal sehari. Orang kata gila ustaz ni. Faham lagi? Tak mau pilih apa nak ni, mau nak sejuta lagi ya. Tapi rugi di akhirat. Ambil 10 riyal, rugi di dunia, tapi untung di akhirat. Baik ambil 10 riyal. Faham lagi? Ni jok bukan sejuta bah, baru 85 riyal. Tinggal dah Tok Jembar pergi kerja pemelak tupak ke. Bang, dak nak ngaji boleh ada. Duk tengah nadah sifat 20, nama bagi hati. Dak muniatu musalli. Ngaji 3 ilmu ni. Tengah molek. Tuhan nak uji kita, nak tengok iman kita setara mana, istiqamah dak kita dengan amal kita, dengan perjuangan kita tadi. Adalah saya mari ajak pergi pakai gaji 80 riyal sehari. Apa? Kita pergi. Guli bating dulu. Hak kuat dak. Iaitu sebab aku nak ngaji 3 ilmu fardu ain ni, aku dak lepas hari. Biarlah orang nak gaji mahal pun aku duduk sini sudah. Tu. Dia orang hebat. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tu bisikan. Nak tahu bisikan setan dengan bisikan tu malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau Quran kata fa'alhamaha, Allah Taala ilhamkan kepada kita tu fasik se takwa se. Fasik tu bisikan setan, takwa tu malaikat. Tu. Maka ni qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang ada ikut setan tu. Nampak? Ni untung kita kalau kita ngaji. Kita dah ikut hak setan ajak ni. Kita ikut hak malaikat. Okey, malaikat kata lepas bayar subuh tunggu sekejap, tengok kuliah subuh dulu. Kita pun tunggu. Tengah tunggu setan buat gori gatung mata apa-apa. Ngatuk minggu depan pula balik dulu Kita pun bomba balik. Bang ke setan. Tu. Maka dua ni. Okey, habis itu. Kita sambung. Kita masuk an-nubuwah. Tu. Dia kita ada ilahiyah, ada rohaniyah, ada sam'iyah, ada nubuwah. Tu. Ni agama kita. Jadi kita baca dah bab uluhiyah dengan rohaniyah, ni kita masuk nubuwah. Lagu mana kata nubuwah ni? Iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan kenabian dan kerasulan. Atau nabi dan kerasulan. Para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi ni untuk diri dia, rasul ni untuk diri dia dan untuk orang lain. Sebab tu nabi ada 124,000 orang, rasul ada 313. Hak wajib kita ketahui, hak disebut dalam Quran 25 rasul. Tu. Maka wajib kau kita percaya rasul ni. Tu. Percaya belaka setiap rasul yang ada. Percaya. Hak wajib diketahui 25 je. Tu. Hak lain wajib kita beriman secara ijmali. Secara tafsili mana 25. Tu. Okey. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah untuk bawa undang-undang Allah kepada jin dan manusia. Maka tu rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, setiap muslim mestilah mengetahui bahawa tujuan diutuskan rasul adalah untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Okey, maka inilah diutuskan rasul, tidak diutuskan seorang rasul pun. Daripada Nuh dulu sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut. Nampak? Sembah hanya Allah Subhanahu wa taala.
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tu Quran kata tidak diutuskan dah seorang rasul pun Muhammad sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada mereka sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, fa'budun, oleh itu sembahlah aku, jauhi taghut. Tu maka semua rasul mari ajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kalimah tauhid, Muhammad Rasulullah kalimah amal, yakni patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah tu tidak langgar segala perintah Allah, maka kita nak ikut taghut. Taghut ni menderana tak selain pada Allah. Ulama tafsir taghut ikut nafsu, taghut tu ikut setan, taghut selain pada Allah tu jadi taghut belaka. Maka kita kena sembah Allah je, anibudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah, jauhi taghut. Kita kena patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tujuan diutuskan rasul. Yang pertama sekali bawa kalimah tauhid, mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan akan Allah Subhanahu wa taala dari segi zatnya, sifatnya dan afalnya. Tak ada dah yang buat langit bumi gunung gandang dan yang mentarbih sekali Allah ya. Tak ada dah hak lain. Tak ada. Mensatukan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita tengok. Dah. Tu. Maka ni tujuan rasul mari. Tu. Dan rasul mari bukan nak ajar buat rumah, bukan. Rasulullah mari nak ajak tauhid dan sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara hidup yang diredai oleh Allah. Maka tu Nabi mari khabar kita. Tu. Okey. Tu tujuan Rasul mari. Termasuk dalam aspek ini ialah mengenali sifat-sifat Rasul. Mengenal sifat Rasul ni wajib. Mengenal Rasul ni hukum dia benda wajib. Bukan sunat, wajib. Siapa tak kenal Rasul maka dia berdosa dulu, kini dan selamanya. Wajib kenal Rasul. Ma'rifatullah wajib kenal Allah. Ma'rifatun Nabi wajib kena kenal Nabi. Ma'rifatud dinil Islam wajib kita kena kenal cara hidup yang diajar oleh Islam. Apa? Kena kenal, wajib kita ngaji. Seluk-beluk dalam agama kita. Maka tiga wajib. Maka ni Rasul wajib kita kenal sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul hak wajib kita ketahui, kita ngaji ilmu akidah, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ni sifat Rasul ni hak wajib bagi Rasul. Wajib ke atas kita mukallaf mengetahui akan 4 sifat yang wajib bagi Rasul ni. Siapa tak ngaji dosa dia. Dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Nampak? Maka ni wajib kita kena ngaji. Rasul ni dia bersifat dengan sidik. Rasulullah ni tak cakap pelawak, dia benar. Tak pelawak, itu Rasul. Kalau seorang Rasul pelawak, macam mana nak bawa utusan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh jadi Rasul kalau banyak pelawak. Tuhan suruh khabar benda ni, ya khabar benda ni. Macam ustaz hari ni lah. Kan ustaz ada dua. Ustaz jahat se, ustaz baik se. Nampak? Ustaz dunia se, ustaz akhirat se. Dia panggil ulama usuk se, ulama jahat lah tu. Nampak? Disusuk fakta-fakta tu. Hak Ta'ala suruh wajib khabar, dia tak khabar. Dia khabar sikit-sikit. Sebab demi kepentingan. Takut ada tak? Ustaz takut kena igak, kena bunuh, kena bom. Jaga puyuk nasi. Tak berani nak khabar tu sungguh. Maka hak ni jaga dia. Rasulullah tengok dia dulu. Tak kira Abu Jahal, Abu Lahab nak bunuh dia pun tetap Rasulullah khabar. Betul atau tidak? Ni sebab Rasul tu dia bersifat sidik, tak pelawak. Dia bersifat amanah, tak khianat dengan amanah Allah. Allah Ta'ala kata, "Hei Muhammad, hak ni mu kena khabar ke manusia. Walaupun mu nak kena bunuh, mu kena khabar ni amanah aku ni." Apa dia amanah Allah? Ilmu akidah. Nampak lagi? Ilmu iman tu, ilmu Islam dan ilmu ihsan. Maka hak ni wajib mu kena khabar Muhammad. Kalau mu tak khabar, mu aku lepa dalam neraka. Maka Nabi bersifat amanah, dia tak khianat, maka dia tabligh, maka dia menyampaikan akan 3 ilmu ni kepada manusia. Begitu kat kita hari ni, seorang ustaz ke tak kena khabar 3 ilmu ni kepada manusia, walaupun kita nak kena igak. Bang,
nak kena tembak dengan M16 pun tak kira, kena khabar. Tidak kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. 3 ilmu, ilmu iman, ilmu tasawuf, ilmu Islam, fiqh. Nampak? Maka 3 ni wajib kita nak suruh manusia kenal Allah, wajib kita kena suruh manusia cuci hatinya, buang dunia, cinta akhirat. Kena royak lah, walau orang benci pun. Orang tu ustaz tu ada main suruh buang dunia, mau suruh cinta akhirat je. Dah kira orang benci pun kita kena khabar. Nampak? Tu ni cerita tentang akhirat. Bahaya-bahaya sifat bakhil menyebabkan kita dilepa dalam neraka Allah. Kena royak kau orang. Cinta dunia menyebabkan hati mati. Nak panjang angan-angan menyebabkan kufur kita ketika mati. Kita nak cerita ke manusia tu. Baru mereka tumpur dengan dunia, baru mereka bercinta ke akhirat. Kena royak kau orang. Walaupun orang tak suka pun kita kena khabar. Tu. Dan kita sebagai ustaz pula, sebagai tok guru, kena tunjuk bersifat qanaah, tidak mencintai dunia. Lagu mana Nabi ajar. Tu ni bukan mudah nak jadi pendakwah ni. Nampak? Okey. Tu tujuan kita ngaji sifat Rasul tu, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka Rasul tak pelawak, dia amanah, tak khianat dengan amanah Allah, dan dia menyampaikan apa yang disuruh siapa dia siapa, apa yang Tuhan tak suruh siapa dia tak siapa. Itu Rasul, sebab dia amanah. Bukan khabar belaka tak. Ilmu Allah Ta'ala ni luas, ada yang diharamkan beritahu. Nabi seorang je tahu. Muhammad hak ni mu seorang je tahu, boleh khabar walaupun seorang manusia. Maka Nabi amanah, Nabi tak khabar. Tu ilmu mana agak-agak cikgu Yahya? Nak cerita luahnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Tuhan berfirman, qul rabbi zidni ilma. Hei Muhammad, katakanlah, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Maksudnya kita ni sikit sangat ilmu. Banyak lagi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita tahu. Nampak? Jangan kita bersifat ada apa dah hamba padang dah ngaji. Jangan. Sebab Quran kata dengan bermula dengan qul. Qul kali ngaji panggil kalimah amar, perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala khusus kepada Nabi kita. Nampak? Tu umum untuk kita. Nabi ni ilmu dia ya Allah, nurus samawati wal ard. Nabi ni ilmu dia meliputi 7 tala langit dan 7 tala bumi. Jadi Rasulullah tu, diri Rasulullah tu penuh dengan ilmu, dan limpah setiap ruang bulu roma dia tu keluar limpah cahaya, limpah ilmu. Banyaknya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun masih Allah Taala kata qul, Muhammad, rabbi zidni ilma. Meminta lagi supaya akan tambah ilmu lagi kepadamu. Masuk kurang lagi ilmu. Ya Allah, anilah kita. Apa tahu kita kau tak ada ilmu. Nampak? Maka mintalah dengan Allah supaya Allah tambahkan ilmu kepada kita. Kita dengar masjid dengar main ngajar. Ilmu ni aku dah ajar dengar lagi. Mari. Nampak? Betul. Lepas tu dengar orang ngajar wakal terbesu. Sejik kita tak ada ngajar tu. Hak tu ada kuliah duha. Kita pergi pula situ. Faham lagi? Tu ni orang yang gila kepada ilmu. Ilmu Allah Ta'ala luas. Hak ni Muhammad haram, mudah dikabur walaupun seorang manusia. Tengok luahnya ilmu Allah. Yang kedua, Muhammad, hak ni harus. Mudah kabur pun dah apa, mukabur pun dah apa. Dah ni ilmu mana hak harus beritahu. Rasulullah tak kabur pun Tuhan tak marah. Rasulullah kabur pun Tuhan tak marah, tak larang. Hak tu ilmu mana hak harus beritahu. Allahu Rabbi. Tu. Dan yang ketiga, wajib kena beritahu. Hak ni Muhammad wajib mu kena khabar. Kalau mu tak khabar, mu susu, mu aku depa dalam neraka. Masuk hak mana? Usuluddin, fiqh, tasawuf. Maka 3 ilmu ni hak wajib kena ngaji, wajib kena beritahu. Kalau kita seorang ustaz, wajib kita kena khabar ke orang. 3 ilmu ni. Hak tinggi-tinggi ilmu para wali, hak halu-halu tu, hak tu dak khabar dak apa, tu harus saja pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Maka hak 3 ni wajib. Tiap-tiap mukallaf. Maka orang kena khabar lah. Tu sistem ilmu. Luahnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Maka sifat-sifat Rasul dan tugas-tugasnya, tugas-tugas Rasul,
Tugas Rasul tak ada dah. Menyeru manusia tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara-perkara yang berhubung dengan mukjizat. Rasul, dia setiap Rasul dibekalkan dengan mukjizat. Mukjizat yang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang balik adat kita tengok. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mengeluarkan air daripada celah-celah jarinya. Ini hebat Nabi kita. Nabi Musa boleh keluar air kau, dia katok dengan tukar di batu, coh, tubik. Nabi kita hebatnya lagi, tubik kau jari Nabi sendiri, keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Nah, siapa yang minum air tu dah masuk neraka. Faham? Tu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar pada jari-jari dia. Ni. Nah, itu mukjizat. Tu mukjizat Nabi kita. Setiap Nabi dibekalkan dengan mukjizat. Itu. Wajib kita percaya tu. Siapa tolak jadi kafir kita. Faham? Mukjizat Nabi tu. Sebagaimana Nabi Musa boleh belah laut. Boleh terima ke hukum adat? Tokak katok laut terbelah. Boleh terima? Tak boleh kalau ada hukum adat. Tapi hukum akan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tukar tu yang belah laut, Allah yang belah. Tu hukum akan. Ni kata boleh tengaji ilmu akidah, beres lalu. Nampak? Kemah kita pegang. Tu. Begitu juga para wali Allah, mereka dibekal dengan karamah. Wali-wali Allah. Kita dengar cerita Tauku Pulamani, ada karamah. Tauku Paluh, ada karamah. Tauku Said Sagah, ada karamah. Apa lagi? Tok Kenali, ada karamah. Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah, ada karamah. Jadi mereka wali-wali Allah ni, mereka dibekalkan dengan karamah. Maka ni orang yang rapat dengan Tuhan. Nabi diberi mukjizat, wali diberi karamah. Tengok kita baca kisah apa Wali Songo, Wali Semilang Indonesia tu. Lagu mana dia dakwah di seluruh Jawa ni, Indonesia, kepulauan Indonesia. Mereka lawan dengan Hindu-Hindu tu. Lagu mana dia berjuang. Maka dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibekal dengan karamah dia. Tu. Ni bukan senang nak dakwah ni. Kita dakwah dengan jadah gini, dah orang cetang kita. Faham? Nak dakwah mana musuh-musuh Allah macam-macam nak menjahannamkan kita. Maka perlu pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni panggil karamah. Tu. Jadi kalau kita pendakwah hari ni jauh dengan Allah, hanya sekadar zahir je, hakikat mati dengan Tuhan tak tolong. Ni lemahnya kita akhir zaman ni. Sebab pendakwah kita hari ni zahir sahaja. Hati mereka tidak terpaut dengan Allah. Hati mereka tidak merindui Allah. Hati mereka tidak mengharapkan Allah. Zahir je. Sebab tu tak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para dai dulu dia dibekalkan dengan karamah. Ulama-ulama kita mai pada hadar maut dulu. Semua ada karamah belaka. Dak Tauku Paluh banyak karamah dia. Nampak? Tu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah ni mitok jadi lalu. Nampak? Tu sebagaimana Quran kata ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, selalu ku perkenankan. Tu karamah tu. Nak jalan air boleh. Nak belah laut boleh. Api yang panas pun jadi sejuk boleh. Nampak lagi? Maka minta Tuhan perkenang lalu. Tu. Maka itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena baca juga kisah wali-wali ni. Kisah wali-wali. Ia banyak karamah-karamah yang Allah Taala bagi. Dak tengok Zunnu Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Salman Al-Farisi. Tu. Kisah-kisah wali Allah yang masyhur belaka tu. Nampak? Tu. Maka kita baca kisah-kisah wali-wali yang masyhur. Junaid Al-Baghdadi, Sirul As-Sakti. Nampak lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tu dia belaka tu wali-wali Allah yang masyhur. Jadi kita baca tu kisah-kisah dia tu. Tu. Ma'unah ni dia untuk orang soleh. Orang soleh dia panggil ma'unah. Wali Allah dia panggil karamah. Orang fasik dia panggil istidraj. Nabi dia panggil mukjizat. Benda pelik lelaki tu. Tu ma'unah ni orang soleh. Dia bukan wali, dia baik amal, dakwah jahat apa semua, dia soleh.
Tak, kalau dengan kesolehan dia tu Allah Ta'ala bagi ma'unah. Maksudnya macam karamah juga. Tapi dia panggil ma'unah. Dia tak panggil karamah. Karamah untuk wali. Dia tak panggil mukjizat. Mukjizat untuk Nabi. Benda lebih kurangnya. Dia gitu. Pangkat-pangkat dia. Macam kita lah. Sultan dia panggil santap. Kalau kita kedaros. Lagi. Tu. Kalau Pak Awang dia panggil deretus. Apa lagi? Kalau sultan dia panggil beradu. Kita belajar bahasa Malaysia dulu ingat lagi sikit-sikit. Nampak beradu. Okey. Berhubung dengan mukjizat, kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Kita ngaji dah 4 kitab hari tu kan. Kitab ada 104 buah kitab. Dipanggil kitab samawiyah. Kitab yang datang daripada langit, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, 104 buah kitab. Hak kita wajib ketahui 4 je. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tu hak wajib kita ketahui. Tu 4 ni ya. Tu. Dah nak baca ke ustaz Taurat dah ayah. Baca Quran cukup. Dalam Quran ada belaka dah. Tu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tengok 4 jenis. Nampak? Tu kenapa 4 tak 5? Nampak? Kalau orang ngaji bab 4, kenapa mazhab ada 4? Pak. Ni rahsia 4. Kalau kita ngaji, banyaknya rahsia-rahsia dalam agama kita. Hak tu kita ngaji, baru kita tahu kehebatan dia. Pak. Hak tu 7. Apa pula 7 haji ni? Ada belaka. Tu khasiat dia. Baca tehor 7, dak sujud 7 anggota. Kena. Duduk Rabbi Firli 7 kali, wa 7. Baca. Kita baca tasyahud sapa wa ala ali Muhammad 7 kali juga. Kita baca kama sallai ta'ala sapa fil alamin innaka hamidum majid 7 juga. Apa 7. Cerita dia tu. Bila kita ngaji rahsia di sebalik tu, abang kita nampak. Hebat punya agama aku. Tu kata. Hak tu mula-mula lah. Hak tu kena ngaji khusus. Ngaji hak wajib dulu. Hak biar lepas hak wajib. Hak tu tak apa. Hak tu kita nak mendalami, nak tengok hikmah di sebalik kejadian. Okey. Kitab-kitab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tu. Kenapa Nabi ajar? Nabi ajar kita cara makan, cara minum, cara bining, cara berpakaian, cara berpolitik, cara berniaga, cara bernikah kahwin. Itu ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak ikutlah. Gitu. Sebab hak Nabi suruh tu hak tu terbaik sekali. Hak comel sekali tak ada dah. Tu kita buatlah. Walaupun pedih, walaupun perik pun. Tak boleh nak buat semua, buat sikit-sikit. Nampak? Tu ikutlah sikit-sikit dulu. Slow. Lama-lama boleh lah. Buat sikit-sikit. Tu. Kita tak mampu dak kita orang awam ni. Tak mampu nak buat banyak-banyak. Hak Nabi ajar, kita buat sikit. Minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita boleh melakukan perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebenarnya kita tak mampu pun nak meninggalkan maksiat dan tak mampu pun nak mengerjakan taat tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena minta tolong Tuhan sama-sama. Kita tak mampu. Nak minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Pukul 7 lebih dah. Sedang molek dah habis tu. Kalau kita sambung as-sami'ah pula ni, bab sami'ah, bab khubur apa serba, pukul 8 sudah. Dia boleh dah berhenti. Banyak dah boleh ilmu. Hamba ada kuliah duha pula jetih. Ni, nak pergi ni. Tak pergi orang Jepun. Ada sebulan lebih dah walking. Pergi kau lah. Padang dah setengah 40 minit padang dah. Kita pakai amal pula. Ad-dinu wal amal. Agama ni amal. Kita amal lah sekadar kita mampu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.